Tak perasan, kita pun tak tahu. Tapi kawan-kawan boleh nampak, kawan-kawan kata ni, Samsul hang kalau duk buat lawak duk sama depan kami ni buat apa? Pergi masuk TV. Jadi cabaran kita sebagai orang lelaki-lelaki ni, maklum saja orang lelaki-lelaki ni pantang dicabar lah. Cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni orang lelaki-lelaki memang kalau orang cabar memang pantang. Jadi bila dicabar ni kita pantang sangat, melunjur lalu, melentang patah. Maka saya pun menyahut cabaran. Bila cabaran itu saya sahut, rezeki Allah bagi dekat saya, maka timbullah nama saya yang seterusnya, nama pentas saya lah. Nama pentas Samsul Ghawghaw. Sebut pun tak apa, dia bukan benda maksud tak elok. Kalau untuk kita belajar ni, kata guru saya, ghin tu huruf isti'la, huruf tebal. Kalau hukum tajwid, ghin kita boleh betulkan huruf-huruf apa sebutan kita, iaitu huruf isti'la, huruf tebal. Samsul Ghawghaw. Kadang-kadang kalau kita mengaji, kita baca Quran, kadang-kadang sebutan kita salah. Maklum saja, saya pun orang utara juga nah, pada ketemu Allah yang saya mulakan. Saya orang Selama, Kebun Gajah Selama Perak. Kalau sebut di Pulau Pinang ni dulu, kalau di kampung ni Pulau Pinang ni rasa kota raya sangat lah. Kami kampung Kebun Gajah dulu nak main Pulau Pinang ni buat rombongan. Buat rombongan baru boleh main. Antara rombongan ni saya pertama kali saya main umur saya 10 tahun. 10 tahun main Pulau Pinang sebab apa? Pertamanya nak pergi tengok laut, Batu Perenggi. Punyalah perak buih saya ni dulu, kita kampung belah Kebun Gajah mana ada laut. Kan? Kita ada sungai, bila kita nak sampai Pulau Pinang ni kita tengok laut, kita tengok pasir pantai tu, buka kasut sakan, nak pijak pasir, tengok batu, kita pun pijak batu. Pijak-pijak batu kaki luka. Pasal batu ada apa kelikir lah. Siput tu kita mana tahu orang kampung. Pijak-pijak luka turun pula pijak ayak laut. Ayak laut masin. Allah punyalah pedih sampai lah ni saya ingat. Ya, buat rombongan. Kedua, buat rombongan lagi satu. Pasal apa? Nak tengok komta bangunan cukup tinggi tu. Dulu Allah Akbar perak. Tengok melangut, tengok berapa komta. Pasal kat kampung dulu tak ada bangunan-bangunan tinggi. Yang ketiga, main rombongan pesta Pulau Pinang. Hebat Pulau Pinang dulu. Sampai lah pun hebat juga. Dan saya duduk di sini pula tu, orang kata bukan calang-calang tempat, bukan calang-calang orang yang boleh duduk di atas ni. Tapi tiba-tiba Samsul Ghawghaw ni boleh duduk depan ni, dan kita orang kata bercakap depan-depan ni, yang kita duduk depan ni semua orang hebat-hebat belakang, guru, ustaz, tuan-tuan dan perempuan, tamu Allah yang saya mulakan. Kalau ikut nak dikirakan, orang kata layak. Tidaklah layak saya ini bercakap di hadapan orang. Tidaklah layak saya ini berbincang-bincang soal agama. Saya ni bukan ustaz, saya baru nak start. Tapi Allah bagi saya kelebihan yang orang lain tidak ada. Mungkin ada orang lain yang ada, tetapi mungkin saya di antara saya dengan tuan-tuan dan perempuan ini, mungkin saya ada kelebihan. Bukan kelebihan ilmu, kelebihan kerana saya ni dikenali. Bukan terkenal, tetapi dikenali. Sebut pasal terkenal ni tuan-tuan dan perempuan, ada orang dia kata, aku ni siapa nak buat kerja agama? Aku ni bukan ustaz untuk nak buat kerja agama. Aku ni cuma makmum saja nak buat kerja agama. Aku ni sekolah tak tinggi nak buat kerja agama. Aku ni tak sekolah, tak sampai universiti pun nak buat nak buat kerja agama. Aku ni cuma penyapu sampah dekat tepi sekolah ya nak buat kerja agama. Aku ni tukang kebun saja. Tuan-tuan dan perempuan, pernah tak dengar cerita Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini namanya tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit, menjadi bualan antara para malaikat yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan ukur siapa kita yang menjadi hambanya ini. Allah tak kira hang tu siapa, hang jadi guru besar ke, hang lecturer ke, hang tukang sapu ke, hang angkat sampah ke, hang tukang jaga pesta Pulau Pinang ke, hang duduk di komta ke, hang tukang cedok kuah nasi kandang lain clear ke, siapa pun kita, tetapi Allah akan mengukur kita dari segi ketakwaan kita. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita baik, kita tidak ada sikap sombong, kita tidak ada sikap riak,
Dan paling-paling yang kita tak tahu, tapi kadang-kadang dalam diri kita saja yang tahu, iaitu ujub, yang membuatkan segala amalan kita itu ditolak. Mungkin ada tuan-tuan perempuan, para guru-guru, ustaz, tuan-tuan perempuan, para tetamu Allah yang saya muliakan tertanya-tanya, hang dulu menyanyi, hang dulu buat show Samsul. Maklum saja orang Pulau Pinang ni, dia cakap berima. Nah, kalau kata loyak buruk ni, bukan saya nak kata, tapi saya ni terkenal, dikenali lah. Mungkin saya di kampung dulu, kalau kata sebut saja Pulau Pinang, mesti kita kenal Sungai Pinang, Boria. Kita mesti kenal Saat Bubuk Kacang. Kita mesti kenal, kata di kampung dulu Hari Raya, kalau ada show, kita mesti kenal, kata apa ni, Pak Mantelo. Kita mesti kenal, kata siapa lagi, hak yang ni Pak Lawak ni cakap, dia kata hang kona kat sini, dia cakap kat sini, hang cakap sini, dia kona kat sini, dia kona ni, ya Allah, Pulau Pinang ni dengan kepala dia goyang-goyang ni buat leceh kat siapa? Apa ni dia kan? Jadi kita bukan nak kita nak cerita pasal kelebihan, tetapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata kita di Pulau Pinang ni, kita cakap kat sini, dia ada orang yang lagi pandai dari kita. Tapi kalau ikut layak, macam saya katakan tadi, saya tidak layak untuk bersembang, bercerita, berkongsi. Tetapi Allah bagi saya kelebihan untuk saya dikenali oleh tuan-tuan dan perempuan. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Jadi saya ulang balik, saya memperkenalkan diri saya, Samsul Raurau, atau nama sebenar saya Samsul Azhar bin Alidin, dilahirkan pada tahun 1968 yang lalu. Dan kemudian saya masuk pertandingan sinaran pasport kegemilangan. Tapi sebelum itu saya bertugas sebagai anggota polis di Pusat Latihan Polis Air Hitam Bahau Negeri Sembilan. Dan selepas lebih kurang berbelasan tahun saya dalam bidang seni, Allah meniupkan hidayah kepada diri saya. Ada orang kata hidayah itu datang daripada hang tak laku, kan? Ada orang kata pasal hang ni pasal apa? Ada orang ajak bayar duit ke apa ke? Tuan-tuan dan puan-puan, hidayah ini kita tak tahu macam mana kita nak explain, macam mana kita nak kongsi lebih supaya orang faham. Tapi ada orang, dia boleh faham, dia tengok pun dia faham dah. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu solat tu. Imam kita tadi pun doa juga. Kita selalu berdoa kepada Allah. Pertama-tamanya kita doa pada Allah ialah, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Jangan matikan aku ya Allah di dalam su'ul khatimah. Kita selalu minta pada Allah supaya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mati yang baik-baik, bukan mati yang tak baik. Jadi bila sebut mati, mati dengan kiamat ni sebenarnya dekat. Mati dengan akhirat ini adalah terlalu dekat. Kalau kita nak kira kita hidup ni, kita rasa kiamat lambat lagi. Kiamat masih jauh. Dia ada lagi nanti Ya'juj dan Ma'juj turun, nanti ada turun Imam Mahdi lagi, lepas tu nanti Nabi Isa turun, lepas tu macam-macam. Jauh kita rasa. Kita rasa jarak antara kita dengan kiamat itu terlalu jauh. Jadi bila kita jauh, kita rasakan macam seolah-olah kita akan lambat mati lagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mati ini datang, apabila mati itu datang, maka kiamatlah kita. Kerana apabila kita dah mati, kita pejam mata, kita dah tak ada apa-apa lagi kita boleh buat. Nothing can do for you, kata orang putih. Dalam bahasa Tamil, yelek. Yelek polak dia kata. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dalam bidang seni, saya tak mau pergi jauh. Kalau kita tengok dalam bidang, kita cerita nanti datuk-datuk ke apa ke, ahli-ahli politik, nanti kita buka aib orang, kita tak mau. Sebab Allah tidak buka aib saya. Tuan-tuan Allah tidak buka aib tuan-tuan dan puan-puan juga. Kalau Allah buka aib kita, ini nescaya kita tidak akan keluar datang masjid pun. Kita malu pada Allah dan kita malu kepada orang lain. Jadi saya tak mau cerita aib ataupun memalukan orang lain ataupun membuka kemaluan saya. Saya cuma nak kongsi, kita tengok yang terbaru sekarang ni bulan 5. 2 hari lepas kita menyambut Isra' wal Mi'raj. Bulan 4 yang lalu kita tengok, ataupun di Malaysia ini, kita kehilangan seorang
selebriti, seorang artis cukup terkenal, pernah memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik, pernah menang pertandingan bakat TV dan sebagainya, yaitu Allahyarham Mr. Oz. Saya bagi contoh orang yang terkenal sebab kita boleh nampak. Kalau saya bagi contoh kepada, contohnya kata kita sebut nama, kata Cik Hamid, kata Cik Hamid siapa-siapa ni sekian daripada Teluk apa, Kubang Semang, kata contoh Kubang Semang dekat Bukit Pentajam, kita tak kenal. Jadi kita sebut nama kepada orang yang orang kenal supaya kita boleh jadi rujukan. Kita boleh tengok dia punya cerita perjalanan kehidupan dia. Allahyarham Mr. Oz juga seperti saya, tapi saya tak pernah menang anugerah pelakon lelaki terbaik. Dia menang lelaki terbaik, dia menang banyak award, dia menang banyak anugerah, dia menang. Tapi perjalanan hidup dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita manusia biasa, kita bukannya malaikat. Allah cipta malaikat langsung tak buat dosa. Malaikat Allah cipta tak buat dosa. Allah cipta pula syaitan buat dosa aja, tak ada buat pahala. Kita ni duduk tengah-tengah. Jadi kita ni biasa, normal. Tak ada manusia yang tak ada buat dosa melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti buat dosa, tuan-tuan dan puan-puan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa kaki, dosa tangan, macam-macam dosa. Kalau kita rasa kita tak buat dosa tu, kena banyak-banyak minta taubat juga pada Allah SWT. Kita ni sentiasa buat dosa. Pagi tadi kita buat dosa, makin tidur tadi kita buat dosa, ni buat dosa, macam-macam kita buat dosa. Jadi kita tak kata Abang Os ni buat dosa, tetapi kita tahu dia lara, berlakon macam saya juga, menyanyi, buat sana buat sini, pergi sana pergi sini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok perjalanan akhir hidup dia. Itu orang panggil, kalau kata main bola, orang bukan tengok yang sepak mula. Minit pertama tu orang tengok lah, tapi masa tu kita baru nak cari tempat duduk. Baru nak cari tempat duduk, baru nak ni. Orang nak tahu keputusan, ending. Kalau kata main bola 90 minit, orang nak tengok, nak tahu keputusan. Menang kalah. Pulau Pinang lawan dengan Perak kemarin, menang ke kalah Pulau Pinang. Orang nak tahu keputusan. Dan keputusan bola ni, besok dia dah lawan balik. Kalau kata tak apa hang kalah, minggu ni hang kalah, nanti hang tunggu aku lawan balik, repeat, besok kita boleh lawan balik. Tapi kalau bak mati, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh patah balik. Dia tak ada U-turn. Kalau lah kata dia kita mati dalam keadaan yang tak baik, kita tak boleh nak minta ke Allah, ya Allah tunggu saat lah, aku nak buat balik ni, aku nak sembahyang balik. Kalau kita tanya orang-orang dekat kubur tu, orang kubur tu kata gitulah, kata ustaz saya, guru saya Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, dia kata kalau nescaya kalau kita boleh dengar apa yang orang kubur tu kata, orang kubur tu akan cakap, minta ya Allah aku nak patah balik, aku nak hidup balik, dan aku nak solat, aku nak sedekah, aku nak buat amal ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi macam saya, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya rasa, apa yang Allah bagi hidayah saya adalah bermula pada tahun 2001 yang lalu. Ni tahun 2016, 2001. Allah bagi, Allah jemput saya, bukan pulang ke Rahmatullah, tapi Allah panggil saya untuk mengerjakan umrah. Pada tahun 99 saya berlakon filem Sarah, jadi hero filem. Saya tersenarai di antara nama-nama orang-orang berlakon filem hero. Belum kahwin masa tu, menang 94, 95, 96, 97, 98, 99, 6 tahun dalam bidang seni. Tengah terang tantang. Kalau kata masalah ni pelakon perempuan yang masa popular masalah ni, katalah siapa, Nilofa. Saya masa tu boleh duduk minum dengan Nilofa, kan? Kalau kata ni boleh kira di telefon, jom kita ni, zaman orang kata popular. Tapi pada tahun 99 itu saya selalu nampak terbayang-bayang Kaabah. Saya minum air Zam-Zam masa tu rasa manis sangat. Saya tak tahu pasal apa. Mungkin ketika itu saya menghantar ibu saya dengan abang saya dan juga kakak saya pergi menunaikan umrah, sebab mak saya nak pergi haji tahun 2020, tahun 2000.
Mungkin doa mak ayah saya, mak saya dengan kakak saya, abang saya. Dia jadi nampak-nampak minum air zam-zam manis je, tak tahu pasal apa. Tapi tak ada apa, kita ingat biasa, normal. Tahun 2000 mak saya pergi haji, balik pun macam biasa juga. Tapi tahun 2001, hati saya membuak-buak. Membuak-buak ni kan macam kita masak ayak dia bergelegak tu tuan haji lah. Bergelegak, buak. Aku nak pi. Dalam tempoh seminggu, saya pun pergi cari tabung haji. Tabung haji kata tak boleh pi seminggu, Samsul. Nak buat visa korang-korang 2 minggu. Saya kata saya tak ada masa dah, saya nak pi sangat-sangat. Dia hantar pi tempat lain. Saya kata tak boleh seminggu, tak boleh. Nak buat korang-korang 2 minggu untuk buat visa. Lepas tu saya tanya, macam mana nak pi? Saya nak pi juga. Bayarlah banyak mana pun saya nak pi juga. Dia hantar saya ke Triways Travel. Hantar saya sampai ke Triways Travel. Triways Travel kata boleh pi tapi bayar mahal. Saya tanya berapa duit? Dia kata RM5,000. RM5,000 untuk pergi umrah tahun 2001. Dan pada tahun 2001 itu RM5,000 tu boleh pergi haji dengan nilai RM5,000. Cukup hari, tarikh dan juga waktu yang ditetapkan, maka saya pun pergi bertolak ke kota suci Madinatul Munawwarah. Saya pun tak tahu apa nak buat, apa itu umrah. Sampai dekat Madinah ada apa, saya tahulah ada Rasulullah SAW di sana, tetapi kita tak tahu apa. Belajar atas kapal terbang, nak ikat ihram apa semua, belajar dekat situ saja. Sampai di Madinah, turun kapal terbang, naik bah. Naik bah itulah baru saya tahu. Kenapa? Kerana mutawif situ bagi salam, Assalamualaikum para tetamu Allah yang saya muliakan. Tersandak saya. Kita yang lara ni, kita yang jarang-jarang kata pi Ramli. Satu, banyak-banyak dia kata dalam filem Menuju Empat Belalang. 2, sikit-sikit. 3, jarang-jarang. 4, kadang-kadang. 5, tak buat terus. Kan? Bukan saya buka aib, tapi saya masa tu bab solat. Kita yang jarang-jarang solat ni pun Allah panggil sebagai tetamu dia. Dengan apa cara sekalipun Allah akan panggil kita menjadi tetamu. Dan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya menjadi tetamu Allah ketika itu. Dan sampai di Madinah buat ziarah, masuk ziarah Nabi SAW, ziarah makam bakir, ziarah kawasan dalam masjid, ziarah keluar dan sebagainya, pusing. Tibalah masanya ke kota suci Mekah untuk buat umrah. Hati lagi takut. Maklumlah masa tu kita ni kurang amal. Bila kurang amal, kita selalu baca buku-buku yang orang kata yang misteri. Ada yang kata ni hang, kalau kata hang jarang solat, hang dulu buat begini, hang tak nampak Kaabah lah, apalah semua. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, punyalah takut. Padahal yang nak pergi ke Mekah dan juga Madinah ni adalah tetamu Allah. Takkanlah Allah nak buat nayah kita? Allah takkan nayah kita. Ini semua kadang-kadang cerita-cerita karut yang nak createkan bagi jadi suspend. Nak buat jadi orang kata benda-benda kurafat kita boleh percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada lagi siapa boleh tak nampak Kaabah. Masya-Allah, pergilah. Yang kita takut ni orang yang tulis tu nanti besok nak kena apa kita tak tahulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala besok. Pergilah kota suci Mekah, pergilah ke Madinah sana kerana kita nak jadi tetamu Allah. Dan selain daripada Mekah dan Madinah, pergilah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis sebagai tetamu Allah. Kerana gandaan kita semayang, kalau tadi kita semayang ini di masjid kita dapat 27 kali ganda. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram kita dapat 100,000 kali ganda semayang satu waktu. Di Masjid Nabawi kita dapat 1000 kali ganda. Di Masjidil Aqsa kita dapat 500 kali ganda. Cuba bayang tengok, kalau minyak harga naik 2 kupang pun orang beratuk bagai nak rak. Ini 27. Kalau benda kita boleh nampak, tu yang orang cerita, orang lama-lama cerita, kalau benda yang kita boleh nampak, duit 2 kupang, minyak naik beratuk, jam jalan. Tapi kalau Allah kata 27 sembahyang jemaah, tengok berapa orang mai. Sampai orang Yahudi kata kalau sembahyang subuh orang Islam macam sembahyang Jumaat, nescaya Yahudi akan kalah. Tetapi Yahudi boleh tepuk tangan lagi. Ni kira bukan apa, ni ilmu kita share. Apa yang Tok Guru cakap tadi kita share. Baik, kita sambung pasal cerita pergi ke Mekah tadi. Bila pergi ke Mekah tuan-tuan dan puan-puan, di situlah bermulanya Allah bagi saya hidayah, taufik dan sebagainya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan?
Kita dah buat umrah, kita dah jalan-jalan tengok kehebatan Allah, kita tengok Kaabah, ya Allah, sayu rasa dekat hati. Kita yang selama ini buat dosa, kita yang selama ini lakukan kesilapan, kita yang dari dulu orang kata dari sekolah besar akhir balik, mungkin kita ada puasa tidak, itu ini sebagainya, tetapi Allah panggil kita sebagai tetamu Allah, dan Allah muliakan kita, dan Allah muliakan saya. Saya hatam Quran umur 12 tahun. Lepas hatam Quran, bye-bye kan. Ada hadis Nabi SAW yang mafhumnya berbunyi, membaca Al-Quran itu tidak seperti memegang tali unta. Jika tali unta itu dilepaskan, unta itu tidak akan lari. Tetapi Al-Quran itu apabila dilepaskan, ia akan lari. Itulah yang terjadi dekat saya. Pasal apa saya kata lari? Kerana ada satu orang budak kecil duduk sebelah saya. Masa tu kita tengok Kaabah. Kadang-kadang kita nak tunggu waktu masuk solat, daripada zuhur ke asar, asar ke zuhur, mungkin kita datang awal itu, kita tengok Kaabah. Tengok Kaabah pun dapat pahala. Rahmat Allah turun 30%. Kalau ikutnya 30 gandaan pahala. Kalau semayang 60. Tengok satu budak kecil datang. Rupanya cantik, comel, laki-laki, mungkin dari Turki, mungkin dari Iran, mungkin daripada negara mana saya tak tahu, tapi kulit dia macam orang putih, duduk sebelah saya. Duduk sebelah saya, dia baca Quran. Antara bacaannya sampai sekarang yang saya ingat surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Dia baca sampai habis. Bila dia baca macam tu, saya hang boleh baca Quran, aku pun boleh baca Quran. Dia ambil Quran kat Masjidil Haram, dia bukan kita macam rak-rak macam ni, dia rak cantik-cantik warna gold. Kita pun pergi ambil Quran, buka Quran. Oh, hang baca, aku pun boleh baca. Buka Quran, tengok atas bawah. Alif lam mim. Takut nak baca, takut salah. Lepas takut salah, ayat mata bukan kita paksa keluar. Ayat mata berjurai-jurai keluar. Allahu Akbar. Soalan dia datang macam-macam soalan. Kalau aku matilah ni, apa akan tolong aku? Allahu Akbar. Aku tak, pasal apa aku tak boleh baca Quran? Apa terjadi ya Allah? Apa yang aku dah buat ya Allah? Aku tak boleh baca Quran. Adakah pasal ini sekian macam-macam. Keluar ayat mata berjurai-jurai, merambu-rambu. Ya Allah, minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku dah buat banyak silap. Ya Allah, aku dah buat banyak salah. Ya Allah, sampai Quran pun aku tak boleh baca. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Maka di situ saya berjanji pada Allah SWT, ya Allah, aku berdoa pada Allah, ya Allah, minta aku baca Quran balik ya Allah. Aku nak baca, aku nak belajar Quran balik ya Allah. Aku nak kahwin ya Allah. Minta aku nak kahwin ya Allah. Kalau boleh bagi aku anak ya Allah. Ya Allah, bagi aku rumah. Aku nak duduk rumah dekat masjid ya Allah. Aku nak jaga mak aku ya Allah. Aku nak jaga itu, nak bagi ya Allah, bagi aku rezeki melimpah ruah. Dan aku nak selalu datang ke kota suci Mekah dan Madinah. Segala doa-doa yang saya baca tadi, tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi. Apa Allah bagi? Pertamanya saya kahwin, Allah bagi tahun 2004. Allah bagi saya anak. Lepas tu bila saya dah ada anak, orang rumah saya kata, jomlah bang, kita pindah. Duk rumah flat ni orang kata sempit, barang banyak, anak pun dah naik, besok anak nak tambah lagi, besok sempit. Saya pun tak cerita banyak, cari rumah. Allah ni maha kuasa, tuan-tuan dan puan-puan. Saya doa di Mekah tahun 2001. 2004 saya kahwin, 2005 saya dapat anak, 2006 saya cari rumah. Cari rumah betul-betul depan masjid. Saya pun tak tahu jalan, kita tengok, ni ada rumah. Lepas tu pergi komplek PKNS, tengok. Okey, ada satu rumah betul-betul depan masjid. Bila dah rumah siap, kami pun pindah duduk depan masjid. Saya pun orang kata, bukanlah orang kata kaki masjid, tapi di masjid ni setiap sebelum masuk waktu, tuan-tuan dan puan-puan, di masjid saya, di Masjid Bandar Baru Bangi itu, setiap waktu dia akan pasang CD Quran. Al-Quran ni, Allahu Akbar, hebat tuan-tuan dan puan-puan.
Ada orang kalau kata dia tak tahu kehebatan tu sebab dia baca dia tak faham. Bila dia tak faham, dia baca macam mana orang lain baca, ataupun dia baca macam mana burung baca. Burung pun mengucap. So ajak mengucap la ilaha illallah. Burung pun la ilaha illallah. Besok lalu burung tu pun cakap la ilaha illallah. Tapi dia cuma ucap, dia tak tahu apa dia cakap. Saya pun macam tu juga. Dengar CD hari-hari. Saya belum belajar Quran lagi. Baru kahwin, dapat anak, pindah rumah, ada rezeki, belum belajar lagi. Tapi bila kita pindah, kita duduk dekat masjid, Tok Siak nanti dia pasang CD. Sampai hari ni saya ingat, ataupun memang saya tak baca Quran, tapi saya hafal surah Ar-Rahman yang dibacakan oleh Al-Fadil Allahyarham Ustaz Asri Rabbani. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan sampai habis. Sadaqallahul azim. Tapi Allah ulang 31 kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya hafal. Pasal apa? Kita nak masuk solat maghrib main, nak masuk solat asar main, nak masuk solat maghrib main. Kita hafal, bukan baca, hafal. Bila hafal kita dah tahu dah, oh nak main ni. Sekali lagi kita pergi dia macam menyanyi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka TV3 ataupun tengok TV RTM, dia main lagu Demi Negara yang Tercinta, atau TV3 rangkaian anda, kan. Bukan kita hafal, bukan kita nak ni, tapi kita selalu dengar dan benda tu selalu masuk. Begitu juga Al-Quran. Saya automatically saya dah tahu, oh begini sekian. Dan satu hari orang rumah saya kata, bang pergi cari nasi goreng Ustaz, anak nak makan. Dia hari ni dia kata malas nak masak. Saya pun pergi lah komplek PKNS tingkat 3, order nasi goreng. Order nasi goreng tu tiba-tiba dia kata pisat lah Cik Samsul, tunggu Ustaz, ada 3-4 order ni Ustaz pergi mai. Saya pun dalam duk tunggu tu pusing, tengok ada satu galeri buku Asy-Syabab nama dia, galeri buku Asy-Syabab. Saya pun hati pun terus tak nak cakap apa, jalan sebab mentara ni nak tunggu nasi goreng. Terus pergi dekat galeri buku Asy-Syabab, dia tulis dekat situ Al-Quran. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan berwudu untuk memegang Al-Quran. Hormatilah kalam Allah. Sebelah rak dia tu tafsir Al-Quran. Bila di sebelah tafsir Al-Quran ni dia tak nak tulis apa. Dan saya pun dulu masa kecil-kecil dah belajar juga dengan Tok Sumaryam, guru Quran saya. Dia kata kalau tafsir pegang tak apa. Saya pun tak apa pegang, buka, ambil Quran, buka. Kuasa Allah SWT, saya buka-buka ngam-ngam tepat-tepat di surah Ar-Rahman. Bila buka, kita pun nak tahu maksud apa 31 kali yang Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, nikmat aku yang mana satukah yang kamu dustakan? Allahu akbar. Peluh dia keluar, air mata bukan nak bercucuran malu ke orang, tetapi peluh dia jantung dudak laju. Macam mana saya rasa masa saya tengok Kaabah yang saya kata saya menangis awal-awal tadi. Saya dah janji dekat Allah saya nak belajar Quran, saya dah janji dekat Allah saya nak istiqamah dalam amal ibadat, tapi saya tak buat. Saya jadi risau, saya jadi takut macam-macam. Kalau Allah ambil aku ni, apa kena jadi dengan aku? Apa nak jadi dengan aku? Kalau aku mati kejap lagi, apa jadi dekat aku? Saya lepas ambil nasi goreng, saya terus balik ke rumah, saya duduk dalam bilik, saya kata, ya Allah, muhasabah diri, ya Allah, I have to go back. Saya cakap orang putih sikit. Saya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Maka saya pun bermula kembali mendekatkan diri dengan masjid. Kembali dekat dengan masjid, saya cari tok guru. Pertama saya nak cari tok guru Quran sebab saya janji dengan Allah saya nak baca Quran. Tapi nak belajar Quran ni tuan-tuan dan puan-puan juga bukan senang. Syaitan nanti dia mai kacau nak cari tok guru tak free. Jumpa tok guru A kata boleh ajak, tapi kita nak hari Sabtu hari Ahad. Saya ni pula selebriti ataupun nak kerja kita hari Sabtu Ahad tu lah kerja.
Orang buat kenduri kahwin mana dah buat hari Senin nak panggil kita jadi MC majlis kahwin. Ada orang panggil, Samsul, boleh tak panggil ni untuk majlis kenduri kahwin anak saya hari Ahad? Takkan saya nak kata ni, Pak Cik buat kenduri ni, buat kenduri hari Senin lah, baru hari Senin baru saya senang. Mana boleh. Jadi kita kena ikut. Kita waktu kerja saya Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad ni hari orang bercuti, hari tu saya kerja. Sama juga syuting ataupun kita menjalani penggambaran. Kita takkan nak kata begini dekat orang tu, dia kata apa? Hang siapa? Jadi dia nak cari tok guru ni kata begini, nak cari ni. Sampai saya jumpa satu tok guru ni kata boleh ajak setiap hari Rabu dan cari 5 orang, dia kata. Nak cari 5 orang pula. Orang ni bab agama ni nak bagi tahu, nak mengaku ni, saya pun tak tahu lah, mungkin di sini semua orang baik-baik, hebat-hebat belakang ni maklum ustaz-ustaz lah. Tapi belah Bangi ni dia bukan nak kata Bangi ni tak baik, tapi nak cari Bangi orang-orang yang tak pandai mengaji sana ni agak senang sikit lah. Saya cari 5 orang, antaranya saya dah ada. Cari lagi siapa? Tak jumpa orang ni. Bang pandai mengaji. Bang pandai mengaji ya? Bang pandai mengaji ya? Dia tanya pasal apa? Hang dia tanya aku pandai mengaji tu tak? Tak, saya nak explain pula ni, bagi tahu. Saya ni ada cikgu, ada guru nak mengajak mengaji. Kita belajar mengaji ni, kita belajar tajwid begini sekian. Siapa yang tak pandai kita boleh belajar daripada bawah ni sekian. Kalau tak pandai pun boleh kita belajar Iqra ni kan. Cari dapat 4 orang. Termasuk saya 5 orang. Maka ustaz pun cakap boleh ajak setiap hari Rabu mengajak. Dan seorang tak ada, saya tak ajak. Woi cengeh. Seorang tak ada. Setahun mengaji tuan-tuan dan puan-puan, setahun mengaji kami 5 orang. Seorang tak ada, bila dia telefon, okey semua ada, baru dia mai. Kalau tak ada, balik Dia bukan macam tu, dia nak ajak disiplin kepada kita. Sebab akan memberi syafaat kepada kita nanti di akhirat 2. Satu, Nabi SAW akan beri syafaat. Yang beri syafaat kita yang kedua adalah Al-Quran itu sendiri. Tu dia nak abang pi. Bacalah Quran. Jadi saya pun terus carry on setahun, tahun pertama. Allahu Akbar. Seminggu sekali baca 1 ain. Kalau tuan-tuan dan perempuan dekat tengok buka dalam Quran ni, dia ada tanda bunga. Tu tanda bunga A, tanda bunga B, dia panggil 1 ain. Baca. Kita lidah utara. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dia kata. Bukan rahmah. Alhamdulillah, ha pedas. Ha. Hi rabbil alamin. Mana ada rabbil alamin. Jadi nak betul macam tu. Nak dapat 5 orang, kita bukan nak buka aib orang, tetapi yang 4 orang lagi ni antaranya adalah orang yang dah berusia. Tapi Allah buka hati untuk kembali membaca Al-Quran. Dan sampai ke hari ini kami dah 6 tahun baca Quran dan saya belum hatam lagi. Belum hatam dengan dia. Tapi dengan ustaz lain dah. Sebab bila kita dah pi hari lambat, kita belajar. Saya belajar dengan Ustaz Muhammad Rodi Berjab. Saya belajar tadabbur dan juga tafsir. Saya belajar taranum dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apabila kita dah mula, kita tahu kita kurang tentang ilmu, maka kita cari guru lain. Dengan guru tu kita belajar tajwid, jangan tinggal. Dia ajar Ustaz Nafiah Sarani, guru saya, mengajar tafsir, dia mengajar tadabbur, mengajar tajwid dan juga asbabul nuzul. Setiap ayat Al-Quran yang turun ke muka bumi ini mesti ada sebab. Dan kita sendiri dalam Al-Quran itu, kalau kita tak faham baca juga, kalau kita baca sepatah-sepatah, kita orang Melayu, kita orang Pulau Pinang, orang Malaysia ni, bahasa kita dengan bahasa Arab, banyak kita pinjam bahasa Arab. Kita boleh ambil maksud kata Ustaz Syauqi Osman ataupun Suki Osman, pensyarah UPM. Tengok gambar dia, ada poster, ada banyak juga dekat luar-luar sana. Dia kata dalam Al-Quran itu, kalau kita tak langsung pun baca tentang beberapa ayat yang tu, kalau kata dia cerita tentang Fir'aun, dan tentu cerita pasal Fir'aun, kan? Sampai tuan-tuan dan puan-puan, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Pada hati orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu maka bertambah-tambah lagi imannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, ustaz-ustaz, ibu dan ayah yang saya hormati sekalian, kita tepuk dada kita, tanya iman kita, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana iman kita? Pernahkah bila kita dengar azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita dudak. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pernahkah kita selalu kita datang ke majlis-majlis ilmu, kita datang ke tempat-tempat orang lain dan juga kita sampaikan dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita selalu mengatakan bahawa untuk menyampaikan dakwah ni kita biar ustaz buat kerja. Untuk sampaikan sebarkan dakwah ni kita biarlah orang tu buat kerja. Kita cuma manusia biasa. Tapi kalau tanya besok bila mati kita nak masuk syurga, grade A. Jadi sama-sama kita muhasabah diri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya sendiri pernah rasa apabila kita baru-baru nak mula hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baru-baru nak mula pakai jubah, kita ni baru belajar. Tapi kadang-kadang kita nak tolak orang, macam kata jadi main masjid ni, nak untuk jadi imam. Kalau masjid memang dia ada tugas, dia ada petugas-petugas imam dia untuk hari ni. Oh tak ada macam mana. Dia ada macam hari ni siapa imam, siapa Bilal, Tapi kadang-kadang kita tak boleh tolak. Macam kita dalam perjalanan ni, saya nak kongsi sikit lah pasal saya ni ada program syuting di Perlis. Dalam perjalanan Kuala Lumpur saya bergerak malam, tengah malam, sebab nak kerjanya besok pagi. Siang saya ada kerja, jadi saya gerak malam sampai di Gurun waktu subuh pukul 5 pagi. Nak solat subuh lebih kurang macam tadi pukul 5.45 macam tu kan tadi 5.40. Jadi kita pun sampai duduk kat Gurun repot dulu. Pakai jubah macam ni Bila dah pakai jubah, masuk waktu orang pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita pun sembahyang ambil wuduk. 3 orang Saya, lepas tu yang azan tadi, lepas tu seorang. Dia makmum. Dia pandang muka saya pandang muka dia. Untuk bila dia pandang muka saya, pasal apa? Pasal saya pakai jubah. Kita pakai jubah ni, kita ikut sunnah. Kita jubah, dia tunjuk saya jadi tu imam subuh. Allahu Akbar. Dia suruh kita jadi imam, kita takkan nak kata aku tak boleh. Saya tak boleh. Malu Malu ke orang, malu ke Allah juga. Tolak ke depan. Tak apalah, kita pun sufufakum. Okay, macam tu imam lah rasa. Ada belajar sikit-sikit lah, tapi kalau kita baru belajar, kita punya tu imam 2 orang, makmum tak apa. Salli fardhu subhi rakataini imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makmum pun Allah. 2 orang, tak ada masalah. Kita dari sini Gurun, bukan jauh mana lah. Tak jauh mana, saya daripada Kuala Lumpur agak jauh jugalah sampai kat Gurun. Gurun tu dia punya surau besar. Dengan duduk semayang, kita duduk rakaat yang pertama tu kita pun cantik baca Fatihah. Nak buat lagu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ni lagu siapa ni nak buat ni? Imam mana? Sudai saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Padahal 2 orang je makmum. Waladdallin. Makmum ramai. Bila masuk ni? Rupanya masa kita baca Fatihah tadi ni ramai orang duduk masuk. Bila dengar suara ramai, dia mula hati cuak. Hati cuak nak baca surah panjang, sekali lupa. Nak baca surah pendek, sekali dia kata aku lekeh sangat. Allahu Akbar, apa pula aku nak buat ni? Kita ni tempat kita ni tu imam lah, Ustaz nak dia dah segah sembahyang kali cakap, tapi duduk dia apa surah nak baca ni. Nak baca surah panjang, surah pendek, surah panjang, surah pendek, surah panjang, surah pendek, surah panjang semua hilang. Dia hilang dalam kepala pasal duduk fikir sangat dia hilang.
Yang teringat masa tu apa lagi? Kuliah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la terus jalan. Rupa-rupanya bila kita jantung ni, kita ilmu ni korang ada ni, dia jadi dia cempera. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد. Awak panjang sangat, selalu ni pendek. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Tak masuk lagi. Lakum dinukum waliyadin tak masuk. Allahu akbar. Dia jadi lagi sempera. Abang. Lakum dinukum walid. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Rokok dekat pertama settle lah. Lega. Sampai rakaat kita sujud, duduk antara dua sujud balik, bangkit pula baca Fatihah balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara makin pelan, takut. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin sampai Waladdallin. Dalam hati cakap ni ramai lagi ni, siapa pula masuk ni? Lagi ramai. Allahu Akbar. Bila ada lagi ramai, tadi aku baca kuliah ni, aku nak baca surah apa pula ni? Ni bukanlah kita nak buka aib, tuan-tuan dan perempuan, ni kita nak share supaya kita kena rajin baca Quran, supaya kita kalau kata orang tolak kita pergi ke mana, kita boleh pergi. Nak baca qul Allah pendek sangat noh. Apa pula ni tu, teringat lepas ni baca tabat yada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kita belajar qalqalah akbar. Besar. Dah settle dah pula, semua dah cantik. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nasib baik aku teringat ada doa kunut. Tapi dalam hati duk fikir ni nak pergi ke Perlis ni. Perlis depa tak baca kunut. Baca kedak. Baca. Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dia tak masuk. Allahumma hdina fi man hadait, dia tak masuk. Allahu akbar. Nasib baik hak belakang dari makmum dia tegur Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa ta'ala. Allahu akbar. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita jarang-jarang buat. Dan kita tidak bersedia untuk kita jadi apa pun. Begitu juga dengan mati. Kalau mati boleh kita tolak, Ustaz malaikat aku nak ni dulu, Ustaz malaikat ni, Ustaz ni. Jangan ambil, jangan ambil nama aku dulu. Nanti. So orang kata ibrah daripada cerita tadi tuan-tuan dan perempuan, kita get ready. Kita sentiasa bersedia walau apa saja yang timbul, walau apa pun yang datang, insya-Allah kita akan always be ready. Jadi tuan-tuan dan perempuan, begitu juga dengan majlis-majlis ilmu ini. Sebenarnya saya ni bukan ustaz, saya bukan pandai mengajar, tapi saya cuma orang kata muka tarpan, kata orang Penang, muka tebal. Muka ni nak panggil letak tang mana pun orang kata pi haruk, pi boh pi lah, kan. Tetapi bila bab agama ni tuan-tuan dan perempuan, bila dipanggil begini saya tak berani buat. Saya tak ada ilmu apa yang saya boleh kongsi. Tetapi apabila tahun 2013 arwah ibu saya telah pun kembali ke rahmatullah, maka saya belajar juga dengan beberapa orang guru. Ada hadis Nabi SAW yang mafhumnya yang bermaksud apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara, iaitu doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Saya cukup sayang kepada ibu saya. Ibu-ibu yang berada di sana, saya terus terang cakap, jagalah anak-anak dan selalulah doa kepada anak-anak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
berdoalah nescaya aku akan makbulkan, kata Allah. Doalah kepada anak-anak, jangan hamput-hamput, jangan cakap-cakap yang tak baik. Kita takut ketika itu Allah makbulkan. Walaupun saya tak baik, tetapi Allah makbulkan doa ibu saya, mungkin saya jadi baik, mungkin, alhamdulillah. Dan kemudian saya nak salurkan pahala apa lagi kepada arwah ibu dan ayah saya. Maka orang menawarkan kepada majlis ilmu begini, maka saya menerima tawaran-tawaran majlis ilmu begini dengan niat satu, ya Allah, kau permudahkanlah urusan ayah dan ibuku di kubur, bukakanlah, luaskanlah kubur ayah dan ibuku, terangilah kubur ayah dan ibuku, dan masukkanlah ayah dan ibuku ke dalam syurgamu tanpa hisab nanti, ya Allah. Bukan pasal saya banyak ilmu, tapi saya sayang ayah dan ibu saya. Saya menerima tawaran begini, semoga ianya menjadi asbab orang lain berubah dan juga berhijrah demi kerana Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendapatkan anugerah syurga Allah satu hari nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jam sudah menunjukkan pukul 7.05 pagi. Tadi saya dah bersembang-sembang dengan pihak jawatankuasa masjid. Dia kata jangan lama-lama, orang lapar. Tikap pun dah mula dibentangkan di sana, katanya ada sarapan. Tapi sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ini, saya ingin buat promosi sedikitlah, ya, sebab perjalanan kita ini perlukan duit ringgit untuk membayar tol, minyak dan sebagainya. Bukan nak berniaga, tapi cuma nak beli pampers anak-anak saya kecil-kecil lagi, nah. Saya ada bawa orang pergi umrah setiap tahun. Alhamdulillah saya mendapat jemputan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa orang pergi umrah, dan dalam masa yang sama apabila balik umrah saya bawa minyak wangi, minyak atar, ya, untuk dijual dalam majlis-majlis ilmu yang sebegini. Dan berwangi-wangian itu sunnah. Ada 7 haruman yang cukup wangi dari Makkahul Mukarramah. Ada kasturi kijang, ada kasturi emas, ada oud untuk orang lelaki-lelaki yang sukakan haruman gaharu, ada ada bauan seperti Sultan Brunei, ada malaikat subuh, 1000 bunga dan sebagainya, ya, dengan harga sebotol RM20 boleh dah dapatkan untuk mewangi-wangikan tubuh badan kita. Maklumlah kalau kata yang lelaki-lelaki ni, kita lelaki-lelaki badan kita ni bau peluh dia lain dengan orang perempuan. Orang perempuan ni bau peluh dia wangi, lagi peluh dia keluar lagi dia wangi. Tapi kalau orang lelaki-lelaki ni peluh dia keluar, Allahu Akbar. Kalau kata pagi dia ni subuh dia mandi, lepas tu dia pergi kerja, lepas tu dia tambah pula dia pergi kerja ada peluh sikit, dan sampai ke maghrib dia tak mandi, dia duduk depan saf-saf depan, lepas tu kipas angin pun main duduk macam ni kan, macam helikopter ni, di kipas angin duduk jalan, dia angkat takbir, ketiak, masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita bagi terus terang, sampai ada hadis Nabi kalau kata badan kita berbau, dia suruh sahabat dia balik rumah, sembahyang kat rumah, sebab dia mengganggu jemaah yang lain. Jadi berwangi-wangian ni kita boleh ambil, letak kat badan kita, letak dekat tangan kita, letak dekat tengkok kita, supaya bau yang kita wangi. Dan kalau kata tak ada pun kita nak wangi-wangi badan kita boleh beli yang tu, kita sedekah, infak dekat masjid. Nah, kita boleh letak-letak dekat masjid supaya orang yang datang nanti dia boleh berwangi-wangian, ya, tidak mengganggu jemaah yang lain. Dan juga saya bersama dengan Ustaz Syah di luar sana daripada geng Surau Putrajaya. Kami ini berguru dengan Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Dan Ustaz Ahmad Dusuki ini dia mempunyai rumah-rumah tahfiz ataupun sekolah-sekolah tahfiz yang tidak ada bantuan daripada mana-mana pihak, melainkan daripada diri dia sendiri. Dan juga dia ada sekolah tahfiz di Thailand, dan dia memerlukan dana dan juga duit. Dia takkan nak minta duit ke orang, ada juga minta duit tapi orang buat tak tahu. Jadi dia cari duit macam mana, dengan cara menjual madu-madu, dan kami juga membantu beliau dengan menjual madu. Dan kepada lelaki-lelaki, yang inilah satu-satunya madu yang kalau bawa balik isteri takkan marah. Kalau bawa madu lain nanti isteri cakap muka hampa. Nah, jadi madu ini antaranya ada hadis Nabi SAW, tidak ada ubat yang lain melainkan dari madu, ya, tidak ada penyakit yang lain yang boleh diubat melainkan mati. Tapi madu ni ada ubat-ubat tertentu yang boleh kita memulihkan tenaga kita. Maklumlah tenaga kedalaman kita laki-laki ni, kadang-kadang kita hati ni kuat, tapi kadang-kadang timang dia tak jadi. Bila tak jadi, bagaimana nak jadi? Pandai-pandai lah minum madu, insya-Allah. Baik, di luar sana boleh nanti ada satu meja, ada Ustaz Syah Abu Dani di sana, geng Surau Putrajaya, yang dia juga berdakwah. Dia tak pandai berkata di sini, bercakap-cakap begini di sini, macam abang kita di sini juga. Tetapi mereka di sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, boleh anda layari di YouTube, anda boleh tengok di internet, ya.
majlis-majlis ilmu yang sekitar bandaraya di Pulau Pinang ini, di utara Perak, di Ipoh, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan sebagainya, di mana kita ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih. Dan ini adalah sebahagian daripada dakwah mereka. Walaupun mereka bukan ustaz, inilah mereka sebarkan untuk semoga mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah akan kira tak kira apa saja yang kita lakukan, semoga kita dapat sampaikan kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk dapatkan ya, tuan-tuan perempuan di luar sana ada madu, ada juga habatus sauda ya. Yang ini jika anda membantu, anda membeli, anda juga membantu sekolah tahfiz Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rahimi. Baik, semoga kita sama-sama mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita mendapat syurga Allah nanti di akhirat nanti. Dan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menerima saya untuk berkongsi pengalaman saya yang tak seberapa ini pada pagi ini. Kerana malam tadi kami ada forum, saya ada forum bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusof Ghani di Masjid Sungai Pinang, di Masjid Sungai Pinang bersama dengan PU Allen. Dan saya juga bangga kerana sekarang ini guru-guru ataupun ustaz-ustaz hebat ramai orang dah Pulau Pinang. Antaranya kita ada ustaz di sini Imam Muda Ashraf, kita ada PU Sahul, kita ada PU Allen, kita ada PU Ustaz Don. Ustaz Don juga ada orang Pulau Pinang. Jadi seronok apabila ada ulama-ulama muda dah mula nampak agama itu indah. Dan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kita terus belajar. Dan sekarang ini saya bersama dengan rumah ngaji rumah ngaji ini kalau anda tengok Datuk Rosyamno minggu lepas dia buat statement, dia khatam Quran umur 48 tahun di Makkah di depan Kaabah dan saya juga adalah salah seorang daripada juru cakap rumah ngaji. Kerana ada seorang datuk ni, kita tak nak cakap dia siapa, tapi dia ke tahun 2014 ketika banjir besar di Kelantan, dia mengantar bantuan di sana. Dia tertanya kepada diri dia, kenapa Kelantan yang begitu orang kata negeri Serambi Mekah, ada ramai ulama di sana, tapi Allah turunkan bukan bala tetapi ujian banjir yang cukup besar sehingga banyak benda-benda bermusnah dan sebagainya. Muhasabah diri, dia fikir kerana di sana mungkin dia kata orang baca Quran tapi orang tak sampaikan, orang baca Quran tetapi orang tak faham makna, dan dia sendiri tak baca Quran. Bila dia sendiri tak baca Quran, dia nak baca Quran, dia nak belajar Quran. Bila nak baca Quran, dia buat satu tim orang-orang VIP baca Quran. Apabila tim satu VIP baca Quran, dia rasa dia nak sampaikan orang lain juga macam dia tak baca Quran. Jadi dia buat satu rumah dinamakan rumah ngaji. Dan apabila rumah ngaji ini jadi NGO dan ramai-ramai orang dia panggil, siapa yang tak pandai mengaji, mari kita mengaji free of charge. Dan untuk 10 hari bulan ini saya bersama dengan rumah ngaji akan mengaji di parlimen, bangunan parlimen, akan mengaji Quran di parlimen. Dan untuk bulan Ramadan 24 Ramadan ini, pada 24 hari bulan kami akan buat program 1 jam mengaji, satu Malaysia. Jadi kita sama-sama sampaikan, kita mengaji dan kita cuba faham, tadabbur. Kerana banyak benda, kalau kita bawa kereta, kita ada manual buku untuk bawa kereta, dan Al-Quran ini adalah manual kehidupan kita. Sama-sama kita baca-bacakan, sama-sama kita selalu baca surah Al-Mulk dan hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi, dan kita cuba baca faham. Insya-Allah. Saya juga bermula dengan tak faham, saya tak hafal, saya pun baru belajar dan saya belum hatam, saya tak dapat sanad, tapi saya hatam sendiri dengan guru yang lain. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, nikmatnya baca Al-Quran, masya-Allah. Hari ini kita baca surah Luqman, besok kita baca surah Sajadah, lusa kita baca surah-surah yang lain, dan kita betulkan tajwidnya. Dekat mana dia idgham wajibul gunnah, dekat mana huruf matnya, dekat mana kita perlu sambung, dekat mana kita nak baca ada nun kecil di atas. Seronok tuan-tuan dan puan-puan, seronok sangat-sangat. Cuba kita baca dan kita rasa nikmatnya membaca Al-Quran, dan kita cuba kongsi bersama dengan orang lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya kata cukup sekat ini perkongsian saya. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah silap saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.